Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengaturkan dan mengizinkan kita untuk bersama di pagi ini, dan kita telah pun memasuki tahun baru. 2 hari yang lepas kita berbincang tentang azam, ya, azam tahun baru ni. Kita bagi azam target, ya, untuk kita dalam konteks kita belajar untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Kita telah bagi target untuk kita, iaitu kita akan mengenali dan menguasai, bukan setakat mengenal saja, memahami dan mengenali 50% daripada kalimah-kalimah Al-Quran tu bagi tahun 2023, dan memahami 90% daripada ayat yang kita baca, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya sebagai contohnya juzuk 30, ya, tuan-tuan dan puan-puan dah selalu membacanya, ya, dari dulu. Jadi juzuk 30 tu kalau kita membaca sebagai contoh, kita mesti targetkan, ya, memahami sekurang-kurangnya 90% daripada ayat-ayat yang kita baca, ya. Qul huwallahu ahad, ya, apa makna dia, apakah isi kandungannya. Allah kata, katakanlah, ya, yang Allah itu dia, wa tu ialah dia, Allah adalah Esa, sebagai contoh, ya. Jadi kita memahami apa yang kita baca supaya apa itu menjadi panduan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi untuk melicinkan proses, kita merekodkan kalimah-kalimah yang kita akan kenali dan kita akan kuasai dalam tahun ini. Saya telah berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan template QHS Quranic Vocabulary, ya. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan selamat kembali kepada Tuan Haji Amaran Abu Bakar yang bersama kita pagi ini. Dan beliau adalah di antara rakan-rakan kita yang banyak menghasilkan, ya, kerja-kerja penggunaan template yang saya akan kongsikan. Tuan, mungkin sama ada besok atau lusa kalau saya finalize format tu, saya akan kongsikan, ya. Kalau insyaAllah rasanya besok dah boleh lah. Hari ini kita akan finalize macam mana kita nak mengira berapa banyak yang kita sudah kenali tu, ya. Saya akan kongsikan template tu sekarang. Okey, sebagai contoh, banyak di antara kalimah-kalimah yang tuan lihat di sini adalah hasil kerja daripada Tuan Haji Amran dengan rakan-rakannya di dalam kumpulannya yang membantu kita untuk merekodkan, ya, kalimah-kalimah Al-Quran sebagai contoh. Kita jadikan sebagai contoh, ya, di dalam ni untuk tuan-tuan guna pakai, ya, dalam menggunakan rekod sendiri. Jadi mana template ni dan rekod ni adalah tuan-tuan dan puan-puan punya personal record, ya. Semalam Puan Jalilah telah membantu kita, ya, menambah baikkan lagi cara-cara kita merekodkan berapa banyak kalimah-kalimah yang akan kita kenali dalam bentuk persentage. Jadi Puan Jalilah telah mencadangkan semalam
kita masukkan lagi satu kolom ya. Yang ni kolom W ni ialah kalau tengok di sini saya letakkan dia punya coding dia JK ni kolom W ni kolom JK, maknanya jumlah kenal, maknanya jumlah kalimah yang kita sudah kenal lah ya. Dan JS tu ya jumlah sasaran, kerana bagi setiap kalimah yang sebagai contoh yang bersangkut paut dengan akhadha yang dibangunkan daripada alif khazal yang mewakili huruf pertama alif ya, huruf akar pertama daripada alif. Yang kita tengok di bawah tu kita buka helaian alif ya. Jadi kalimah khazah, kalimah aminah ya, ini adalah mewakili kalimah-kalimah yang dibentuk daripada huruf akar pertama iaitu alif. Ya, sebagai contoh untuk khazah, kalimah-kalimah dalam Al-Quran digunakan untuk wazan pertama ya sebanyak 136 ya, ini jumlah dia. So tuan akan rekodkan daripada korpus tu, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak merekodkan. Ini jumlah keseluruhan bagi kalimah khazah ataupun alif khazal bagi wazan yang pertama ya. Yang kita letakkan di sini contoh saja ya. Contoh saja kalimah-kalimah daripada alif khazal yang mengambil bentuk wazan pertama ya. Wazan ketiga yu'akhizukum la tu'akhizna, itu untuk wazan ketiga. Dan wazan ke-8 ialah beberapa, tapi jumlah wazan ke-8 berapa? Ada 128 kalimah. Jumlah alif khazal dalam wazan ketiga berapa? 9. Wazan 1 ada 136. Jadi jumlah keseluruhan untuk alif khazah ialah 273 ya. Ini formula semua dah buat di sini ya. Tuan-tuan masukkan saja nombor ni, dia akan kira terus ya. 273. Ini jumlah sasaran, maknanya untuk alif khazah sepatutnya kita mengenal sebanyak 273 kalimah ya. Tetapi sekarang ni bulan pertama Januari mungkin tuan-tuan buat baru 30 ya untuk wazan pertama, baru 30 kalimah, dan untuk wazan kedua baru 1 kalimah, dan untuk wazan ke-8 baru 12 kalimah. Ini actual ya, maknanya yang tuan-tuan memang dah kenal dia dan boleh mengupaskan kalimah tu. Jadi bermakna untuk bulan pertama kita kenal berapa? 43 kalimah daripada 273. Ya, sebagai contoh ya, bermakna sekarang kita tengok dalam Al-Quran tu alif khazal kalimah-kalimahnya hanya dibentuk dalam 3 wazan saja ya. Wazan 1, wazan 3 dan wazan ke-8. Jadi wazan-wazan lain tu tidak ada ya. Tak payah masukkan wazan-wazan lain tu ya. Dia hanya 3 bentuk kumpulan saja, wazan 1, wazan 3 dan wazan ke-8 ya. Jadi maknanya tuan-tuan dah buat berapa untuk bulan Januari? 30 wazan 1, 1 wazan 3, 12 wazan ke-8 ya. Kalau lain jumlahnya, masukkan jumlah yang sebenar lah. Katalah tuan-tuan hanya buat 20 lah kata ya. 20, masukkan 20 lah. Ya, tapi jumlah keseluruhan untuk wazan 1 berapa? 136. Okey, so saya ambil satu contoh lagi. Okey, ada soalan ke? Okey, kita ambil satu contoh lagi. Katakanlah daripada alif mim nun ya. Alif mim nun iaitu membentuk kata dasar aminah. Kalau kita tengok dalam korpus nanti saya akan tunjukkan jumlah keseluruhan dalam bentuk wazan 1 ialah 60.
Okey ya, saya kena mute-kan ya. Ada gangguan. Okey, jumlah keseluruhan ialah 60 ya. Ini kita hitamkan ya. Saya ambil je bawah ni, kita copy tu dan hitamkan ya. Jumlah baru 20. Jumlah sebenar yang kita kenal kalimah wazan 1 daripada alif mim nun ialah 20. Tapi keseluruhannya dalam Al-Quran ialah 60. Dan untuk wazan keempat dibentuk daripada alif mim nun ialah 812 kalimah ya di dalam Al-Quran yang menggunakan bentuk wazan keempat. Salah satu daripadanya ialah yu'minu ni lah ya. Yu'minuna ni sebenarnya tak, ni yu'minu ada alif zaidah, mana dia dalam i'rab yang mansub ya. Okey, so tapi kita bulan Januari kita baru buat 14. So kita letak dalam 14. Ya, wazan 1 kita baru 20 ya. Dan dalam wazan ke-8 sebenarnya ada satu sahaja ya, dan kita dah buat satu. Maknanya untuk wazan 8 kita dah siap dan masukkan kalimah tu di sini. Ya, itu sebagai contoh ya. So di sini formula ni semua dah ada ya. Jadi 15 macam mana dapat 15 ni? Ya, adalah 20 campur 14 campur 1. Untuk jumlah keseluruhan 813 ni adalah, so kalau tuan-tuan tengok di atas ni ada formula dia ya. Sum X9 sehingga X11. Maknanya yang ni X9, X9, 10, 11. Dia akan kira terus. Dia akan klik dah untuk kita. Tuan-tuan masukkan nombor je. Ya. So bila kita siap ni, begitu juga contoh kita dah buat untuk huruf ba, bermula dengan huruf ba. Contoh sini ialah ba'asnakum fab'asu ya, fab'asu. Ini contoh kalimah ya, tetapi wazan satu dia berapakah jumlah wazan satu ialah 65 ya. So yang sasaran ni kita merahkan dia ya. Sebab itu target kita. Merahkan dia ya. Jadi sasaran dia 65. Kalau nak bold pun tak apa, boldkan dia. Sebab itu adalah sasarannya, target kita nak completekan ya. Tapi tuan-tuan dah buat baru 20 ya. Betul, boleh tukar. Kalau buat 12 contohnya, masukkan 12. Jadi jumlah ialah 12 campur 1 jadi 13 lah. Okey. So sekarang ni apabila kita sudah masuk ni, yang ni belum masuk lagi ya. Jadi tuan-tuan kalau buat ba'a sebagai contohnya, dia daripada apa? 3 huruf akar dia ialah ba, ya, ain. Ya, so untuk ba'a ni kalau tuan-tuan nak masukkan 3 huruf akar dia ialah ba, ya, ain. Macam mana kita kenal ba, ya, ain? Sebab alif yang di tengah tu huruf akar dia adalah ya. Ya. Huruf ya akar ya, huruf illah bertukar pada ain ya. So kalau saya nak demokan yang ni ya, kita boleh buat ini menjadi kata dasar ya. Sebab kata dasar sama ejaannya dengan fi'il madhi maklum wazan satu, boleh masuk dalam ni ya. Kata dasar dia ba'a. Ba'a dan boleh beri makna terus ya. Macam sini menjadikan ba'a apa dia? Berjual beli. Itu makna ba'a ya. Lepas tu apakah 3 huruf akar dia? Kita boleh pergi gunakan korpus. Kita dah belajar macam mana nak gunakan korpus. Iaitu ba dengan ya dengan ain ya. Copy dia. Balik ke tadi. Masukkan ke sini dalam huruf akar. Huruf akar ialah ba, ya, ain. So yang lain tu tuan-tuan buat ya. Ini contoh tadi saya tunjukkan. Ya. Dan contoh lain saya tunjukkan semalam ialah daripada huruf jin. Ni huruf jin. Buat contoh ya. Dia ada wazan satu saja. Ya, wazan satu saja. Jumlah yang kita kena
kenali kalimah dia ialah 346. Ya. Kemudian yang ini ialah 10. Macam mana boleh jadi 346 sedangkan sini 37? Mungkin formula dia tak tepat. Jadi tuan tengok, cek formula dia. So, kalau satu baris maknanya satu baris je lah. Tengok sini R3 sampai R5 tu maknanya dia 3 baris. Tukarkan dia. Dia satu baris mana R3 ke R3 sajalah. Macam tu ya. Jadi 10 lah. Ya, dan sini ialah tengok di sini sepatutnya sampai S3 saja sebab dia satu baris saja ya. Jadilah 46 sahaja. Ini sasaran, yang kalimah yang kita sudah kenal ya. Lepas tu daripada jim, lam, sin, jalasa ada satu saja dalam Quran, al-majalisi ya. So jumlah keseluruhan satu dan tuan-tuan dah buat satu. Jadi yang ni complete lah ya. So apabila ini sudah buat, ya, ingat ya, JK apa dia? Jumlah kenal. Mana kalimah yang sudah kenal, JS ialah jumlah sasaran ya. Okey. So apabila kita sudah masukkan ni, dia akan terus di capture lah ya. Capture bahasa Melayu dia apa? Tangkap ya. Tak apa sedap bunyi tangkap ya. Maknanya nombor-nombor ni sudah terus dimasukkan dalam helai yang pertama ni, iaitu kita dah buat summary dia, ringkasan dia, dia automatically akan direkodkan ya dalam ni ya. Yang ni pun saya nak fine tune sikit. Hopefully hari ini selesai, besok saya akan kongsikan kepada tuan-tuan ya. Iaitu bagi setiap huruf hijaiyah ni ya, dia ada formula tadi. Apa yang kita masukkan tadi, contohnya di sini ya, 273 dengan 813 dengan kosong. Ini tak ada lagi ya. Jadi 273 dengan 813 ni dia automatically dah campurkan ya. Campurkan kepada 1086. Itu jumlah sasaran ya. Ini jumlah sasaran. Ya, so bermakna yang atas ni ialah sasaran, target keseluruhan untuk huruf hijaiyah alif sampai ya. Yang merah ni yang tuan-tuan dan puan-puan betul-betul kenal. So yang merah ni datang daripada mana? Dia datang daripada yang ni lah. Ya, yang jumlah yang kenal. So dia akan campurkan 33 campur 45. Automatically dia campur jadilah 48. Jadi tuan-tuan tengok kat situ, dia dah jadi 48. Ya. Mungkin saya tukarkan lah ya, sebab di helaian tu dia warna merah. So yang ni saya masukkan merah lah. Tukarkan sikit ikut yang tu ya. Supaya dia selari ya. Merahkan yang ni. Yang ni tadi kita buat hitam kan. Yang ni hitam, jadi di situ kita hitamkanlah font dia ya. Jadi sini kita hitamkan supaya dia selari. Okey. So bermakna jumlah kalimah yang tuan-tuan sudah kenal, yang sudah direkodkan ialah berapa? 48 untuk huruf hijaiyah alif, 13 untuk ba, 11 untuk jin, dan untuk ain 112 ya. Mana datangnya 112 ni? Kita pergi ke ain yang ni. Ni ain. Okey. Bermakna tuan-tuan dah buat berapa? Daripada ain badal dah buat 100 dengan 1. Kemudian daripada ain wal nun tuan-tuan dah buat 11. Jadi 101 campur 11. Ya, 101 campur 11 sepatutnya 112 lah. Ya, kita tengok 112 ke tidak situ. Betul. Yang ni yang sudah kenal. Tetapi bagi kumpulan bermula dengan ain tu, keseluruhan bagi dua kalimah itu, ya, dua kalimah apa dia? Dua kalimah
Ain Bada dengan Ain Waw Nun, keseluruhan dia ialah 276 dengan 11. Kalau nanti tuan-tuan mula masukkan kalimah lain, sebagai contohnya di sini, Ana, so dia akan masukkan jumlah sasaran dia sekali lah. So, formula ni akan terus, dia calculate sekali ya, jumlah sasaran. Sasaran tu maknanya target. Okey. Jadi di sini dia akan buat statistik lah, analisa kita ya, iaitu apa dia? Saya letakkan bahasa Inggeris sebab nanti kita nak share ni dengan rakan-rakan kita di luar negara juga ya, bukan Malaysia saja. Sebab tu kita buat bahasa Inggeris. Yang kat dalam tadi kalau kita nak kongsikan dengan rakan-rakan luar negara, kita pun akan tukarkan ke bahasa Inggeris. Tapi untuk permulaan ni kita campur-campur, tak apalah ya. Campur-campur. Bagi tuan-tuan yang tak biasa bahasa Inggeris tu, maknanya boleh ambil kesempatan ni untuk menambahkan lagi lah kemahiran dalam bahasa Inggeris ya. Jadi sini kita kata total learning ya, kalimah-kalimah yang tuan-tuan tengah belajar, berapakah jumlah keseluruhan ya dia ya, mengikut huruf hijaiyah ya, by huruf hijaiyah ya ya. Tajuknya apa? My Quranic Word ya ya. Arab dia word ialah, Quranic word ialah kalimat ya, dia plural by percentage. Inilah yang kita nak analisa diri kita ya, daripada bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 12 kita target kita nak mengenal dan menguasai 50% ya. Tengok pada 31 hari bulan 12 2023 kita sampai tak 50%. Di mana kita boleh lihat 50% ni di bawah ni. Ya, dengan nombor yang ada sekarang ni baru berapa? 0.24% ya. Ini contoh-contoh saja ya. Mungkin tuan-tuan dah buat banyak daripada ni, jadi dia akan lebih lah. Ini apa? Ini template saja ya, untuk tuan-tuan guna pakai dia ya. Jadi actual learn ini jumlah yang tuan-tuan memang sudah kenal, tu dipanggilkan actual learn ya. Lepas tu total target learning 1787 ni ialah jumlah daripada yang warna biru ni, daripada alif sampai ya. So berapa jumlah yang tuan-tuan masuk dalam ni, dia akan campurkan sekali dan akan ditunjukkan dalam kotak ni 1787. Okey. Macam mana, ada lagi yang apa? Okey. Sebagai contoh, sekarang ni saya baru ambil contoh 287 di sini, 347, 67 dan 1086, dia automatik calculate menjadi 1787 ya. So daripada jumlah 1787, kumpulan-kumpulan hijaiyah yang tuan-tuan dah tengah buat ya, jumlah yang betul-betul ialah 184. Mana dapat 184? 112 campur 11 campur 13 campur 14 ni automatically dia akan jumlahkan untuk kita, iaitu 184. Saya ikut yang ni ya, sebab ini warna hitam, kita tukar sini hitam lah supaya sama ya, hitam. Dan yang ni tadi atas ni merah, tu kita merahkan di sini. Okey. So yang ni kita merahkan. Nah, sebab tu saya kata template ni belum apa ya, belum ready lagi, tapi kita masih lagi dalam membetulkannya lah ya. So yang ni kita hitamkan. Ya, so maknanya
Yang hitam ni ialah, so ini kita merahkan. Okey. Yang merah. Okay. So, bila kita buat pertukaran, savekan dia. So, merah maknanya target, hitam ialah yang kita sudah kenal. Ya. Jadi apa maksud dia? So, tuan-tuan tengok di sini, percentage, target percentage. Maksud dia, jumlah yang kumpulan-kumpulan huruf hijaiyah yang tuan-tuan tengah belajar tu, jumlah dia tu kita bagikan dengan jumlah kalimah di dalam Quran 77,437. Jadi persentasenya ialah 2.31. Persentage jumlah dia, ya. Jumlah yang ni lah. Tetapi jumlah yang tuan-tuan betul kenal, memang sudah kenal, ialah di bawah ni. Iaitu 184. Number of actual kalimah learn. Okay, jadi 184 ni berapa persen daripada jumlah kalimah Quran di sini, ya. So kita ambil ini percentage ialah percentage of actual kalimat learn over 77,437. Jadi mana daripada 77,437 tu tuan-tuan baru kenal berapa? 0.24% yang bergantung kepada yang ni 112, 11, 13 dan 14. 48 untuk huruf hijaiyah alif, 13 untuk huruf hijaiyah ba, 11 untuk huruf hijaiyah jin dan 112 untuk ini sampel saja, ya, sampel saja. Tuan-tuan kena buat sendirilah nanti. Ya, mungkin berbeza daripada sini, ya. Kalau tak berapa faham tu boleh PM je kita, ya, dalam WhatsApp tu, tanya, masuk aja, ya. Tak tahu macam mana nak masukkan, lepas tu nak tukarkan formula dalam template ni, ya. Template ni formula dia pun kena betul juga, ya. So setakat ni kita masukkan formula ni hanya untuk 3 bahagian saja, ya. Kalimah pertama, kalimah kedua dan kalimah ketiga. Maknanya kalau banyak besok, tuan-tuan kena masukkan sendirilah, ya, buat formula di sini, ikut je yang atas tu. Sama je formula dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang summary tadi tu, Ya. kita tengok summary page. Dia yang atas sekali total learning, yang number 4, row 4. 1, 2, 4, total learning. total yang ni, ya. Total learning ni dengan nombor 7 ni, iaitu total target learning, sama kan? Total target learning. Total target learning 1783. Total of sama sebenarnya. Dia sama. So why kan kita Gunakan apa dia punya namanya sama. Namanya total sama, ya. Okey. Ataupun total target learning kita total target So learning. kita sebab yang ni kita nak letakkan total, ya. So yang ni kita bukan total. Kita letak learning saja. Total target. Sebab ini yang kita punya target kan, row yang nombor 4. Ini target dia. So target. sana. So yang ni kita katakan learning, bukan target, bukan total. Tapi dia target kita nombor 4. Target learning kan? Target learning sama. Dia ni total of ya, total target of learning, total target juga kan? Target, betul. Target learning, betul. Maknanya kita target sebanyak 287. Ya, sama juga dengan yang ini, actual learn. Nombor 5. Okey, actual learn. Ini dia. Total learn. Total learn. Sama dengan ni, ya? Ya. Okey, bagus. So, total learn, right? So, maknanya yang ni adalah sama dengan yang ni lah. Patutnya total. Individual. Okey, bukan non, kita letakkan learn lah, ya. Learn percentage. Okey.
Penting ya, bagus Puan Rana ya, kita sebab faham, kena tahu apa yang kita buat di sini ya. Kalau tidak kalau kita keliru nanti kita tak dapat maklumat yang baiklah. Okey ya, so daripada rakan-rakan lain ada input. Dr. Kamal, ni visual aja lah. Ah, Dari sudut percentage of actual kalimat learned, saya fikir mungkin lebih baik divisualkan dalam bentuk formula itself. Maknanya Formula. percentage and then bawah tu underline and then bawah tu 77437. yang nampak mana it's a ni formula. percentage Yang learn bawah dia. saya, row 10, learn percentage. Percentage learned. Okey, Terbalik sebenarnya formula ada dalam ni ya. Kalau saya Ya, tekan betul. sini, boleh nampak tak atas ni? Nampak? Iaitu C9 iaitu yang ni kita bahagi dengan 77,437 kali 100. Nak tengok formula ada dalam tu. Cuma saya fikir for a person yang melihat, kata apa masuk over. Over, Satulah, maknanya bahagi kan? Betul. Tapi kalau kat sini Ustaz boleh buat apa tu straight underline and then bawah tu 77437. Saya fikirlah kalau saya lihat. Maknanya okay. mungkin tak faham ya. Okey ya, betul. Mungkin saya kopikan formula ni. Masukkan dalam ni ya. Okey, masuk ke sini. Mana dia? Okey. Mana perginya? Sekejap ya. Undo dulu doktor, habis dah hilang nanti. Okey. Kita masukkan dalam ni ya. Formula tu. Iaitu tadi apa? C9 bagi dengan 77,437 lepas tu kali dengan 100. Okey. Tu dia kalau nak tahu formula dia lah. Jadi C9 ni ialah yang ni lah. 184 ni. Tempoh hari Dr. Kamal, Ya. Ustazah Nur Hayati ada sebut tentang clarification untuk wazan-wazan tu. Saya fikir mungkin baik juga sebab kita ada legend dalam sheet tu. Mungkin juga kita boleh letak legend yang sama di tepi every sheet. So setiap kali kita buka, kita diperingatkan, oh W1 means what, W8 means what. Okey, boleh. Legend ni. Ustazah sebut hari tu, ya okey. Kita boleh ikut legend. Terima kasih. Okey. So, itu elok dimasukkan muka summary ni ataupun bagi setiap. Sebab kalau setiap ni mungkin bagi setiap ni at the end tu kita end. JK, JS and we can have W1. So kita buat legend, satu kotak legend ya. The same row macam W1 punya row tu Ustaz, at the end tu kita kata W1 maksud dia apa. And then the end of W7 tu hujung tu. Okay, sebagai contoh kita letak di sini legend. Kecilkan font dia. 9 cukup. Sebenarnya W1 ni ialah wazan 1. Maksud tu macam tu ya. Ambil font dia. Okey, 9 lah. Kecilkan. Okay. Kita include maksud dia apa, Dr. Kamal? Maksud W1 tu apa? W2 kalau nak dengan penerangan dia tak boleh buat sini lah, tak cukup. Kalau kita masukkan dalam row 1, row 3, tadi row 3 tu, immediately selepas the number 65, so kita kata W1 apa tu colon
apa dia penerangan very basic kot. NW7 apa penerangan yang very basic. Mungkinlah saya fikir macam bila Ustazah sebut hari tu, saya kata okay, for learners like me, sangat-sangat helpful lah sekali kita lihat dan kita tu okay, setiap kali isi perkataan we are reminded. Begitulah. Saya tak tahu pandangan orang lain dan pandang Dr. Kamas. Okey, nanti saya tengok apa cara yang terbaik ya. Okay. Sebab kalau nak buat tu elok kita bukan buat setiap sheet lah, kita buat common sheet ya dalam summary. Summary. Okay. Kalau tidak nanti tiap layar kena buat pula. Doktor, untuk macam yang kita buat dalam kita masukkan dalam satu lagi sheet, kita letak ya, mungkin kita buat satu kita biasanya kita panggil glossary sheet ya. Itu dia akan menerangkan terminologi yang kita gunakan lah. Mungkin itu kita boleh masukkan lepas summary ni sheet yang kedua. Glossary, okay. Glossary. Jadi W1 kita explain, W2 apa dia explain. Yes, yeah. Okay. Jadi sebab dia common kepada semua, kita buat satu sheet barulah. Okay. Terima kasih Doktor. Sama. Okay, good input. Kalau kita nak buat ni secara yang terbaik ya. So saya masukkan sini glossary. Glossary itu akan menerang. Contohnya tadilah ya. W1 apa dia? W1 tu untuk wazan 1. Ya, wazan 1 dan kita bagi penangan ini apa dia? Wazan 1 lah. Iaitu kita kata contoh, tapi saya akan buat bahasa apa ya? Tapi kita nak buat apa ya? Bahasa Inggeris, kita nak standardize zaman 1 ni kita akan tulis apa? Form 1. Kalau kita nak go international lah ya. Ni saya besarkan sikit. Ni berapa font sekarang ni ialah 11. Ya, kita boleh besarkan sikit. Lebih kurang macam tu lah. Ini heading ni would be glossary lah ya. Glossary. Mergekan dia. Okay, terminologi. Ini sebagai contoh ya. Maknanya penerangan kepada apa-apa yang terminologi yang kita guna dalam template ini. Sebagai contoh, W1 tu actually form 1 of Quranic kalimat ya. Sebanyak mungkin saya akan gunakan Arab dia ya. Boleh Melayu, Inggeris boleh word, tapi kalau kita familiarkan dengan Arab dia sekali lagi ya. So ini nombor 1, glossary nombor 1, term nombor 1 tentang W1. Ini kita boleh centralizekan, center alignkan dia, dan kita buat explanation. Okey, sebagai contoh ini W1 apa dia, kenapa W1 ialah Quranic word apply in basic what we call it situation. Yang sebagai contoh, nanti kita akan perbaiki lagi lah ya. Maknanya
kalimah-kalimah Al-Quran kalau nak digunakan dalam bentuk perbuatan ataupun kata nama yang asas sahaja, ya, itu biasanya digunakan dalam form 1, ya. Lepas tu kita akan tambahlah, ya, form 2 semua tu, ya, sampai untuk bahagian wazan, ya. Dia sekarang kita hanya wazan 10. Okey, begitu juga kalau ada terminologi yang lain. Contoh tadi apa? Maklum, majhul. Maklum, majhul. Oh, maklum semua tu, ya. Okey. Kita masukkan maklum. Apa dia dimasukkan? Maklum. Okey. Lepas tu majhul ya. Ustaz, helpful sangat. So helpful lah macam ni. Everybody yang tengok tu dia macam okay, this is what it means. Ya. Ya. Dia refer kat sini, at least kurangnya dia dapat informasi maklumat tu, ya. Ya, alhamdulillah. Okey, dan kita tengok apa yang lain lah. So bahagian ni ialah bahagian clarification daripada terminologi tu lah. Okey, good input. So ini kita boleh mergekan sekali. So warna purple. Okay, so nanti kita akan cuba perbaiki lagi the best so that kita can ya, dia akan membantu, ya, peserta-peserta ni untuk mengguna pakai dia lah, ya, dengan sebaik yang mungkin, ya. So nanti kita cuba finalize hari ini dan besok kita lihat kalau dah boleh digunakan, nanti kita akan hantar, ya, hari Rabu ataupun hari Khamis, insyaAllah. Okey. Ya, okey. Ada apa lain soalan ataupun ni idea? Okey, kalau tak ada kita berhenti untuk pagi ni di sini saja dan kita akan sambung lagi pagi besok, ya. Sebab kita nak selesaikan template ni, tuan-tuan boleh guna. Lepas tu kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan Al-Quran tu, ya, untuk kalimah-kalimah yang kita pelajari dulu, yang masih lagi dibangunkan daripada 3 huruf akar, ya. Mungkin sebagai contoh sini, tambahan tu mungkin kena kita define lah apa dia root letters, kita akan masukkan sekali. Lepas tu kalau bahasa Inggeris, kata dasar tu ialah basic word lah. Kita akan tukar tu kalau bahasa Inggeris dia akan jadi basic word lah. So itu kita akan buat definasi dia di sini semua nantilah. Okey. Mungkin kalau nak tepat kepada template tu, ya, kita di bahagian yang ini kita refer ni kita akan masukkan jawi dia, sebab dalam tu dia jawi, ya. Dalam tu jawi maklum. Jadi yang tuan-tuan tengok maklum, apa dia maklum tu, kita tengok di situlah, ambil jawi yang sebenarnya, ya, di sini. Lepas tu rumi dia yang ni dan penerangannya di sinilah. For example, kata maklum tu adalah kita kata apa? Active verb. Ya, iaitu perbuatan yang dilakukan secara aktif. Yang ni pasif verb. Pasif sebab dia applicable untuk verb saja, ya, dia tak ada untuk kata nama, tak ada. Ya. Okey, ya, kita berhenti di sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.